Shalom, selamat bertemu sekali lagi dalam Bicara Sabda kali ini bagi membincangkan tentang kesihatan mental individu, iaitu apa itu kebimbangan, kemurungan, dan tekanan emosi dalam kesihatan mental seseorang. Saudara-saudari yang kekasih, keterampilan diri yang positif dan menyenangkan datang daripada kesihatan mental dan rohani dalam pengurusan emosi yang baik. Kesihatan mental adalah sebahagian daripada kesihatan seseorang manusia secara holistik, dan manusia terdiri daripada pelbagai unsur yang berbeza: fizikal, mental, intelektual, dan spiritual. Dan setiap elemen ini menjadikan kita manusia, dan setiap elemen ini juga saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Oleh kerana itu, selain kesihatan fizikal, mental juga perlu sehat. Dan ini kerana tiada kesihatan sebenar tanpa kesihatan mental. Tidak ada kesihatan yang sebenarnya selagi semua aspek dalam kehidupan kita turut sehat, terutama emosi dan psikologi kita. Untuk memahami kesihatan mental, kita perlu faham apa sebenarnya di sebalik mental kita. Mental merujuk kepada bahagian penting dalam diri kita yang mengawal 3 elemen penting dalam kehidupan. Yang pertama iaitu fikiran, emosi, dan tingkah laku. Maka secara mudahnya, sehat mental bermaksud fikiran, emosi, dan tingkah laku dalam keadaan sejahtera. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ini merupakan doa Paulus yang terakhir bagi jemaat Tesalonika. Dan ia supaya mereka dikuduskan dan berkemenangan menerima kuasa Roh Kudus dalam pengabdian kepada Allah sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Maka Allah sumber damai sejahtera, dan ini menunjukkan bahawa ketenangan jiwa dan kesihatan mental bermula daripada hubungan yang rapat, bermula dengan ada hubungannya bersama dengan Tuhan. Dan Allah memberi damai yang sejati, sesuatu yang sangat penting dalam mengatasi pelbagai tekanan, kebimbangan, depresi, dan overthinking. Roh, jiwa, dan tubuh adalah aspek menyeluruh alamiah manusia. Roh adalah hubungan rohani kita bersama dengan Tuhan, dan ini memberi makna, harapan, dan kekuatan dalaman. Manakala jiwa merangkumi fikiran, emosi, dan kehendak ataupun pusat kepada kesihatan mental, dan ini juga merupakan free will. Bahkan free will yang sehat membantu seseorang berfikir secara rasional dan tenang. Manakala tubuh merupakan fizikal jasmani, kesihatan fizikal yang juga mempengaruhi emosi dan mental. Ini menggambarkan bahawa kesihatan mental tidak boleh dipisahkan daripada aspek kehidupan rohani dan fizikal. Semuanya saling berkaitan. Dan maka mesej firman Tuhan ini pengudusan dan pemeliharaan oleh Tuhan. Bererti bahawa proses pemulihan dan penjagaan diri termasuk kesihatan mental memerlukan campur tangan Tuhan. Pengudusan bermaksud proses pembentukan diri menjadi lebih baik dan sehat, termasuk dari segi emosi dan mental. Maka itu kesihatan mental bukan sekadar soal psikologi, tetapi melibatkan keseluruhan diri manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan berkehendak agar manusia, setiap kita yang percaya, hidup dengan damai sejahtera dan dalam keadaan yang seimbang dan utuh menjelang kedatangan Kristus. Hari ini, let's talk. Apa itu kebimbangan, kemurungan, dan tekanan emosi? Tekanan atau stres merujuk kepada perubahan diri kita dari aspek pemikiran, perasaan, tingkah laku akibat yang berlaku tekanan dalam hidup. Ialah adalah istilah umum merujuk pada keadaan seseorang apabila berasa terancam atau mengalami ujian yang tidak dapat dikendalikan dengan baik. Manakala kebimbangan, anxiety,
dan kemurungan, depresi pula adalah gejala masalah kesihatan mental ataupun mental illness yang lebih spesifik. Masalah mental ataupun kecelaruan mental datang dalam spektrum yang pelbagai, bermakna ia bukan bersifat hitam putih, black and white. Ada orang yang terganggu kesihatan mentalnya dalam bentuk ringan iaitu mild dan dalam bentuk sederhana itu moderate ataupun dalam severe itu dalam keadaan teruk maupun dalam keadaan yang melemahkan, yang melumpuhkan, debilitating. Penyakit mental merujuk kepada keadaan di mana seseorang itu mempunyai gejala yang spesifik, berlaku secara serius, konsisten, sehingga mengganggu fungsi kehidupan seharian. Ianya boleh disahkan oleh doktor, psikiatris dan psikologis klinikal dan psikoterapi melalui proses penilaian formal dan proses diagnosis melibatkan penilaian seluruhnya gejala yang dialami serta faktor biologi psikologi pesakit. Spektrum menunjukkan kepelbagaian dan kesinambungan dalam masalah mental, kesihatan mental ataupun mental illness. Bukan satu keadaan yang tetap atau mutlak, itu spektrum. Dalam konteks kesihatan mental, ia mengingatkan kita bahawa semua orang berada di suatu tempat dalam spektrum kesihatan mental dan ia boleh berubah mengikut masa dan situasi. Seseorang tidak hanya sehat atau sakit, tetapi spektrum bermaksud julat ataupun skala yang luas merangkumi pelbagai peringkat tahap variasi atau kategori yang berubah secara beransur-ansur dari satu hujung ke hujung yang lain. Dalam mental health continuum, kesihatan mental dilihat sebagai satu spektrum dari healthy phase ataupun fasa sehat ataupun distress phase iaitu fasa tertekan, stres, distress ataupun injured phase dalam fasa tercedera dan ataupun dalam fasa ill phase ataupun sakit mental. Ini bermaksud seseorang yang menghadapi masalah kesihatan mental boleh sembuh dan pulih daripada gangguan kesihatan mental apabila ia mendapat rawatan dan menerima rawatan yang betul. Oleh itu, apa itu kebimbangan, kemurungan dan tekanan emosi dalam kesihatan mental individu? Yang pertama iaitu kebimbangan, anxiety disorder. Gangguan keresahan yang menyebabkan kebimbangan, ketakutan berlebihan. Dan ini menurut kajian Institute of Public Health Malaysia pada tahun 2023 mendapati bahawa 18.3% rakyat Malaysia mengalami gejala anxiety ataupun keresahan kebimbangan, terutama dalam kalangan remaja dan dewasa muda. Now, and this generation, iaitu dikenali dengan FOMO, iaitu social comparison. Ada perbandingan yang membawa impak pada kesihatan mental para anak muda sekarang. Dan bagaimana gadget ataupun social media membuat more anxious ataupun lebih kepada keresahan dan competition, social expectation yang semakin tinggi dan dikatakan bahawa keep on scrolling every time. Kerana FOMO itu adalah fear of missing out dan ini adalah salah satu faktornya bahawa anxious generation now generally fokus kepada standard of living, iaitu material comfort, tahap keselesaan material, iaitu branded semakin banyak dan trending kini. Dan ini merupakan punca utama pemikiran negatif ataupun trauma dan ketidakkeseimbangan kimia otak. Gejala dan tanda kepada kemurungan ini, anxiety ini, kebimbangan ini, keresahan ini adalah gelisah dan jantung berdebar, pernafasan laju, panik dan sukar untuk fokus. Dan tempo ini berlaku berpanjangan dan mengganggu fungsi harian. Dan ini memberi kesan terhadap fungsi harian, terjejas, kerja, hubungan dan kualiti hidup. Namun, rawatan ini dapat diterima melalui terapi, ubat dan jika perlu ataupun teknik relaxing. Yang kedua,
iaitu MDD, Major Depressive Disorder, iaitu kemurungan. Ini merupakan gangguan mood yang menyebabkan kesedihan berpanjangan dan hilang minat dalam kehidupan. Punca ataupun utamanya adalah faktor biologi ataupun psikologi ataupun sosial. Gejala dan tanda bagi anxiety ini adalah sedih, hilang minat, letih, gangguan tidur berlaku, dan rasa tidak berguna. Dalam tempoh 2 minggu secara berterusan. Dan kesan terhadap fungsi hariannya adalah sangat terjejas, baik dalam kerja ataupun kehidupan sosial, bahkan emosi. Dan rawatan bagi MDD ini ataupun mood depressive disorder ini adalah melalui ubat terapi, CBT dan sokongan sosial. Manakala stres ataupun tekanan ini berlaku dalam reaksi badan terhadap tekanan ataupun cabaran. Tekanan emosi, emotional stress, lebih kepada suppressing, hold it all in, itu punca utama, iaitu tuntutan hidup, kerja, kawangan dan hubungan. Sebaliknya, tekanan emosi lebih kepada trauma, tidak memproses, unprocessing dan unresolved problem seringkali berlaku. Gejala dan tandanya adalah merasa tense ataupun tegang, cepat marah dan gangguan tidur juga boleh berlaku dan resah. Tempo berlakunya keadaan emotional stress ini biasanya sementara tetapi boleh menjadi kronik. Kesan kepada fungsi harian boleh ringan hingga teruk ataupun bergantung pada kawalan individu. Dan cara rawatannya adalah pengurusan masa, teknik relaxing dan sokongan. Kita tidak nafikan dalam Alkitab ada pahlawan iman yang melalui kebimbangan, kemurungan dan tekanan emosi. Tokoh Alkitab yang menghadapi kemurungan atau kesedihan mendalam dan mereka menunjukkan bahawa penderitaan emosi adalah bahagian daripada pengalaman manusia bahkan bagi orang-orang yang percaya. Contoh yang pertama seperti Nabi Elia. Setelah kemenangan besar, dia melarikan diri kerana takut dan merasa sangat putus asa. Dia berdoa agar Tuhan mengambil nyawanya. Namun Tuhan justru memberinya makanan, istirahat dan kekuatan baru. Manakala Ayub juga setelah kehilangan segalanya, ia mengalami kesedihan yang tak tertahan ataupun berpanjangan. Meskipun bertanyakan Tuhan, ia tidak pernah meninggalkan imannya dan pada akhirnya dipulihkan secara penuh. Demikian juga dengan Raja Daud sebagai penulis Mazmur, ia sering mengungkapkan kesedihan, rasa bersalah dan keputusasaannya yang mendalam. Namun ia selalu kembali kepada Tuhan, menyatakan bahawa imannya akan menjadi sumber kekuatannya. Demikian juga dengan Yeremia, dia digelar sebagai nabi yang menangis. Ia mengalami penderitaan emosional yang hebat saat menyaksikan dosa dan kehancuran bangsanya. Kitab Ratapan mencerminkan keadaan situasinya, bagaimana dia berhadapan dalam kemurungan yang mendalam. Kisah-kisah ini menunjukkan bahawa kemurungan, kebimbangan, bahkan tekanan emosi tidak menghalang Tuhan untuk bekerja dalam hidup seseorang. Dengan kejujuran, iman dan pertolongan Tuhan, mereka dan siapapun kepada pribadi yang melewati masa-masa sulit ini, Tuhan pasti akan menolong. Oleh itu, apakah yang mencetus kebimbangan, kemurungan, dan tekanan emosi ini? Kita melihat ringkasan rangkaian bahawa tekanan itu stres, overthinking, burnout, depresi dan keresahan. Di mana tekanan datang daripada tuntutan luar ataupun daripada eksternal, baik itu dari keluarga, masyarakat, kerja, even juga dalam pelayanan, bahkan dalam apapun keadaan situasi. Keinginan adalah untuk menjadi sempurna, maksudnya in order dalam jangkaan diri sendiri, iaitu expectation. Jadi stres dia mencetuskan kepada overthinking. Stres ialah tindak balas fizikal dan emosi terhadap tekanan. Jika berpanjangan tanpa pengurusan, ia membawa kepada overthinking dan berfikir secara berlebihan.
Stres membawa kepada overthinking. Kita lihat di sini bahwa overthinking menyebabkan keletihan mental, memburukkan sesuatu situasi ataupun keadaan, dan mencetuskan keresahan, anxiety ataupun anxious, serta rasa tidak mampu mengawal keadaan. Daripada keadaan stres membawa kepada overthinking, dan ia mengakibatkan burnout ataupun keletihan melampau. Gabungan stres dan overthinking ini berpanjangan membawa kepada burnout, keletihan emosi, mental dan fizikal secara amnya. Maka oleh itu tercetusnyalah depresi dan anxiety. Burnout yang tidak ditangani boleh berkembang menjadi depresi ataupun rasa putus asa, hilang motivasi atau keresahan yang melampau. Tekanan yang berpanjangan tanpa pengurusan menyebabkan stres. Stres membawa kepada overthinking. Overthinking mencetuskan burnout. Dan jika tekanan pressure ini berlarutan, ini boleh mengakibatkan kebimbangan, keresahan dan kemurungan yang lebih serius. Kita melihat level of pressure. Stres adalah reaksi tubuh ataupun tekanan stres adalah reaksi tubuh, tindak balas normal badan kita terhadap tekanan, cabaran dan ancaman. Perubahan fisiologi inilah yang menghasilkan gejala-gejala stres tekanan. Contohnya, adrenalin yang menyebabkan degupan jantung menjadi laju dan salah satu gejala panik. Stres berlaku apabila yang dituntut, iaitu demand daripada kita dalam situasi tertentu melebihi apa yang badan emosi kita mampu menanggungnya, iaitu supply. Tuntutan itu mungkin datang dalam bentuk tekanan fizikal seperti penyakit, psikologi, trauma, lampau maupun sosial ataupun masalah perhubungan ataupun tekanan-tekanan eksternal. Tuntutan atau tekanan ini berbeza bagi setiap individu. Begitu juga dengan sumber pertahanan kita berbeza. Soalannya, adakah semua stres itu tidak baik? No, bukan semua stres itu bersifat tidak baik untuk kita. Malah stres sebenarnya penting untuk membolehkan kita beradaptasi. Bila ada tekanan, kita mengubah atau memperbaiki kehidupan. Ini perlu untuk kemandirian kita. Sekiranya hidup langsung tidak ada stres, tekanan, kita akan menjadi lemah dan dari segi ketahanan. Kita akan berada dalam comfort zone. Kita melihat di sini, eustress itu adalah tekanan positif. Eustress ialah tekanan yang mendorong kita ke arah yang positif, memberi motivasi, meningkatkan fokus dan membantu prestasi. Fungsinya eustress ini dalam keadaan tekanan bahawa yang meningkatkan produktiviti dan daya saing, mendorong pencapaian matlamat, membantu kita keluar dari zon selesa dan memberi semangat dalam cabaran jangka pendek. Contohnya, bersedia untuk pemeriksaan ataupun temu duga kerja. Contoh, rasa teruja bercampur nervous sebelum berucap di depan orang ramai. Manakala tekanan distress ini lebih kepada tekanan ke arah negatif. Distress ialah tekanan yang berlebihan atau berpanjangan sehingga mengganggu kesihatan mental, fizikal dan emosi. Fungsi distress ataupun tekanan negatif ini yang melemahkan tumpuan dan prestasi kita, menyebabkan keletihan, keresahan dan kemurungan, mengganggu hubungan sosial kita dan menjejaskan sistem imun dan kesihatan tubuh. Contohnya, tekanan kerja yang melampau hingga sukar untuk tidur atau hilang selera makan. Oleh itu, eustress memberi tekanan yang membina, membantu kita progressing ataupun growth. Manakala distress, tekanan yang memudaratkan kita dan mengganggu kesejahteraan. Jadi kunci utama pengurusan stres yang bijak, pengurusan tekanan stres yang bijak akan membantu kita menukar distress kepada eustress. Dalam pengurusan unhealthy emotion melalui konsep suppressing iaitu memendam emosi.
dalam arti kata menahan atau menolak emosi tanpa meluahkan atau memprosesnya dengan sehat. Ada bentuk-bentuk suppressing emosi yang sering kali dilakukan oleh seseorang individu. Pertama, iaitu memendam, menyimpan emosi dalam diam tanpa meluah dan akhirnya boleh meletup atau memudaratkan diri sendiri. Dan suppressing emosi yang kedua itu seringkali mengabaikan, berbuat seolah-olah tidak ada apa-apa walaupun emosi itu wujud. Dan ini menolak realiti emosi dan menghalang pemulihan, iaitu denial ataupun ignore. Dan bentuk suppressing emosi yang ketiga itu meletup, explode. Emosi dipendam terlalu lama hingga akhirnya tersembur secara agresif atau tidak terkawal. Dan manakala suppressing emosi yang keempat itu mengalihkan, distract, lari daripada emosi. Contohnya lebih mengalihkan kepada hiburan, shopping, dan mungkin juga kerja yang berlebihan ataupun mungkin juga ada makan-makan yang berlebihan atau media sosial berhadapan dalam keadaan situasi bagaimana mengalihkan distract dan bukannya menyelesaikannya. Dan suppressing emosi, tekanan emosi yang kelima iaitu tidak memprosesnya. Emosi tidak difahami, tidak dihadapi dan tidak diselesaikan. Dan ini menyebabkan luka emosi yang berpanjangan. Dan akibat suppressing emosi yang berterusan ini, maka terjadinya tekanan emosi yang kronik, masalah kesihatan mental, depresi, anxiety, dan gangguan hubungan sosial dan sehingga meletuskan emosi secara tiba-tiba. Manakala alternatif yang sehat, emotional, healthy adalah mengenal dan menerima emosi, meluas secara sehat, bercakap ataupun menulis, ataupun memahami punca emosi dan mendapatkan sokongan ataupun bantuan profesional. Oleh itu, suppressing emosi, mengelak berhadapan dengan emosi, ia mungkin nampak mudah tetapi beresiko tinggi jika berterusan. Dan emosi perlu diakui, difahami, dirasai, dan diproses, bukan disekat. Tidak salah untuk menangis. Kita sedang hidup dalam budaya yang menafikan tangisan ataupun denial. Dan seringkali kita mengatakan, jangan menangis, menangis tidak bagus. Malu untuk menangis. Dan anak-anak lelaki dilarang untuk menangis, menandakan bahwa anak-anak lelaki seharusnya kuat. Sehingga dewasa kini, kita membawa pemikiran ini, sistem belief ini. Dan akibatnya kita cenderung menafikan, denial, ataupun escaping the emotion. Dan akhirnya kita membawa emosi ini sebagai beban seumur hidup. Sedangkan menangis itu sama juga seperti ketawa. Menangislah, ketawalah. Ia adalah cara kita mengekspresi emosi yang Tuhan sudah kurniakan. Manakala mengurus healthy emotional dengan menyadari dan mengakui dan perlu pemulihan. Yang kedua, menyemak dan menemukan penyebab luka emosi. Dan boleh menceritakan, sharing to a safe person. Dan memproses emosi terpendam. Contohnya, grieving dalam keadaan kedukaan. Dan mengampuni agar kita tidak terikat dengan luka yang lama. Dan memberi makna pengalaman baru. Dan mengurus emosi dengan bersyukur, berdoa, dan memuji Tuhan. Dalam arti kata juga merawat diri. Take care of yourself. Menjaga kesihatan mental secara semula jadi. Contohnya bersenam secara berkala
Dan ini akan meningkatkan endorfin ataupun hormon yang membantu mengurangkan stres dan memberi rasa tenang. Contohnya berjalan kaki, berlari dan menari dan berenang. Dan mendapati tidur yang cukup ataupun kualiti tidur. Ini dapat menstabilkan serotonin, hormon serotonin. Penting untuk mood seimbangkan emosi agar terkawal. Karena bagi tidur yang cukup seorang yang dewasa adalah antara 7 hingga 9 jam. Dan ini dapat membantu otak untuk berehat dan pulih. Dan kita disarankan untuk mendapatkan daily dose of goodness, iaitu akronim bagi DOS, iaitu hormon dopamin. Hormon yang dikatakan motivasi dan ganjaran, di mana didapati melalui mencapai matlamat kecil dan memberi diri penghargaan ataupun melakukan hobi yang kita suka. Dan hormon daily close ataupun goodness dose ini adalah oksitoksin. Ini adalah hormon motivasi, hormon kasih sayang dan kepercayaan. Didapati melalui pelukan, hubungan mesra ataupun sokongan sosial. Manakala hormon yang ketiga iaitu serotonin. Ini merupakan hormon kestabilan emosi dan suasana hati. Didapati melalui daripada nature, cahaya matahari, pemakanan yang sehat dan bersyukur. Dan begitu juga dengan hormon endorfin, iaitu hormon menahan sakit semula jadi. Didapati melalui senaman, ketawa, makan ataupun makan coklat gelap. Dan bagi kesihatan mental, untuk menjaganya, bila badan dan minda diberi perhatian, gabungan senaman, tidur yang berkualiti, makan makanan yang sehat, dan hormon DOS adalah cara semula jadi untuk mengekalkan kesejahteraan emosi dan ketenangan dalaman. So, let your body move, rest well, and nourish your happy hormone. Ada 4, iaitu yang pertama tadi adalah dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorphins. Begitu juga dalam keadaan apapun, menghadapi tekanan, respon terhadap keadaan kesihatan mental anda itu adalah sangat penting. Jadi mengenali respon alami kita terhadap tekanan ataupun kebimbangan, kemurungan ataupun tekanan emosi. Apakah kita cenderung untuk fight? Dalam arti kata, kita melatih diri untuk sejenak mundur dan menenangkan diri sebelum bereaksi. Dan yang kedua, adakah kita cenderung untuk flight, menantang diri anda untuk menghadapi satu hal kecil yang anda akan hindari? Ataupun adakah anda cenderung berhadapan suasana kemurungan, kebimbangan, tekanan emosi dalam keadaan freeze? Iaitu cobalah praktik kesedaran mindfulness ataupun bernafas pause dalam-dalam untuk menenangkan sistem saraf anda. Ataupun kita seringkali face masalah dengan menerima apa adanya, meminta bantuan dan fokus pada hal-hal yang kita boleh kendalikan. Jadi mengintegrasikan semua respon ini dengan bijak adalah kunci untuk menghadapi tekanan hidup. Sama ada kita fight, flight, freeze, or face. Dan tidak ada satupun respon yang boleh dikatakan memberikan satu challenge. Tetapi ini diperlukan bergantung kepada situasi. Karena mengingatkan, dalam hidup ini bukan semua perkara di bawah kawalan kita. Maka perkara yang mampu kita uruskan dan kawal secara sedarnya, konsesnya adalah kita berfikir, berkata-kata, emosi dan tindakan kita itu adalah di bawah kawalan kita. Dan belajar melepaskan, letting go, sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Belajar melepaskan sesuatu yang tidak sepatutnya menjadi beban kita. Dan oleh itu, marilah kita berusaha
untuk belajar bagaimana mengekspresikan tekanan emosi kita, baik itu dalam kemurungan dan kebimbangan kita, yang dikatakan sebagai kartasis, yaitu datang mempersembahkan diri kita dan menghadap kepada pencipta kita. Kerana Mazmur Daud, Raja Daud, bagaimana dia meluahkan tekanan emosinya, kebimbangannya, bahkan kemurungannya adalah ia datang kepada Tuhan. Dalam Mazmur 13 ayat 1 hingga 6, ini adalah merupakan bahagian doa dari Raja Daud. Dia bagaimana ia memanggil nama Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Dia mengekspresikan perasaan emosinya kepada Tuhan dan apa yang dialami dan dirasakan. Dan ia meminta pertolongan Tuhan. Dan ia mengingatkan bahwa Tuhan adalah setia. Dan ia memuji Tuhan, bersyukur dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Dan ini merupakan bagaimana kita dapat mengekspreskan, meluahkan rasa tekanan emosi, kebimbangan, dan kemurungan kita. Datang kembali kepada pencipta kita. Karena firman Tuhan mengingatkan kita, hati yang gembira adalah obat yang baik, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kegembiraan yang diberikan kepada Tuhan itu merupakan kekal kepada kita. Dan apabila hidup kita kelihatan gelap, pilihlah untuk bergembira. Biarlah senyuman kita menjadi jendela harapan yang memancarkan kasih-Nya dan cahaya hadirat-Nya dalam hidup kita. Oleh itu, sekian dengan perkongsian, apakah itu kemurungan, kebimbangan, dan tekanan emosi dalam kesihatan mental. Harap ini membantu dan mendorong kita semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.